E-governance adalah kerja-kerja yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk melaksanakan kerja dengan cepat dan efisien. Kemunculan teknologi dalam dunia hari ini telah mendorong sektor pekerjaan di seluruh dunia untuk mengaplikasikan kemudahan teknologi dalam dunia pekerjaan. Proses tersebut adalah disebabkan oleh perubahan teknologi telekomunikasi dan penumpuan dalam bidang komputer. Hal tersebut ditambah lagi dengan kemunculan alat komunikasi yang canggih dan juga kemunculan World Wide Web yang membolehkan manusia melayari satu dunia dalam cara maya dengan mudah. Pada kebiasaannya, kerja yang melibatkan e-governance adalah kerja dalam sektor awam, yaitu pentadbiran awam. Penggunaan e-governance dalam aspek pekerjaan telah memberikan anjakan paradigma baru terhadap dunia pekerjaan. Penggunaan e-governance dalam aspek pekerjaan juga akan memudahkan lagi bagi seorang pekerja untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan juga dapat menyumbang kepada produktiviti yang cemerlang. Kebanyakan kerjaan di seluruh dunia telah menerima pakai input e-governance dalam urusan pentadbiran masing-masing. Di kebanyakan negara juga, teknologi maklumat dan komunikasi dilihat sebagai alat memangkin untuk menggunakan e-governance dalam aspek pekerjaan. Penggunaan e-governance akan menyebabkan penyebaran maklumat yang lebih pantas dengan perkhidmatan yang lebih baik, terutama dalam pentadbiran awam. Oleh itu, kerajaan di seluruh dunia menggunakan e-governance untuk mengubah corak pekerjaan agar dapat memberikan prestasi yang baik dan memudahkan hubungan pekerja, majikan dan juga pemerintah yang seterusnya akan menyumbang kepada produktiviti yang tinggi. Jika kita lihat maksud e-governance adalah pelaksanaan pekerjaan berasaskan teknologi dan juga kemudahan teknologi. E-government pula akan memberikan maksud yang berbeza, yaitu kerajaan pemerintahan yang menggunakan alat teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya e-governance dan juga e-government membolehkan masyarakat dapat berurusan dengan pihak pentadbiran dengan mudah seperti dalam urusan pembayaran bil dan sebagainya. Oleh yang demikian, e-governance adalah sangat penting bagi produktiviti sesebuah pekerjaan dan juga sesebuah negara. Penggunaan e-governance dalam aspek pekerjaan dapat memberikan banyak kepentingan bagi meningkatkan produktiviti. Antara kepentingan e-governance adalah dapat mempercepatkan proses sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, maklumat yang hendak diberikan oleh majikan mengenai sesuatu tugas dapat disampaikan kepada pekerja hanya menggunakan kemudahan teknologi seperti email dan sebagainya. Maklum balas daripada pekerja juga dapat diberikan dengan menggunakan kemudahan teknologi seperti komputer untuk menyiapkan kerja yang diberikan. Oleh itu, dengan adanya penggunaan teknologi dalam pekerjaan akan memudahkan proses pekerjaan dan mempercepatkan proses kerja tersebut. Dalam aspek perniagaan pula, penggunaan e-governance dapat membuat lingkungan perniagaan yang lebih baik. Hal tersebut kerana penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang dapat mempercepatkan perhubungan walaupun perniagaan yang dijalankan adalah dari luar negara. Penggunaan teknologi juga akan menjurus urusan pengeluaran dan pemasaran secara elektronik dengan penjimatan kos melalui pesanan elektronik dalam e-dagang. Dengan adanya e-governance akan memudahkan komunikasi dijalankan dan membuatkan produktiviti semakin meningkat kerana tidak berlaku sekatan dalam aspek perhubungan antara pengeluar dan juga pengguna sesuatu produk. Oleh itu, penggunaan input e-governance pula adalah dapat meningkatkan produktiviti dan pemerintahan yang efisien. Hal tersebut dapat dilihat apabila pekerja dalam sektor awam dapat meningkatkan produktiviti staf dan juga dapat membuat proses kerja menjadi lebih mudah. Penggunaan e-governance dalam pekerjaan juga dapat dilihat sebagai satu inovasi terutama dalam sektor awam. Inovasi adalah cetusan idea kreatif yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti penyampaian perkhidmatan. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pekerjaan juga dapat dilihat sebagai satu inovasi yang dapat meningkatkan produktiviti sesuatu organisasi. Sementara contoh proses kerja yang melibatkan e-governance adalah seperti di Jabatan Pendaftaran Negara yang menggunakan kemudahan teknologi dalam mengakses maklumat semua penduduk di dalam negara. Oleh itu, masyarakat yang berurusan di tempat tersebut akan menjalankan urusan tersebut dengan mudah dan cepat. Selain itu, pembayaran bil seperti bil elektrik, air dan sebagainya akan mudah dilaksanakan oleh masyarakat dengan hanya menggunakan kemudahan komputer dan internet. Dengan adanya e-governance juga akan memudahkan sesuatu pekerjaan dilaksanakan. Pada masa kini, wujud juga pekerja yang hanya bekerja di rumah dan dapat berhubung dengan syarikat hanya menggunakan e-governance. Oleh itu, penggunaan e-governance mampu meningkatkan produktiviti pekerja dan juga dapat memperbaiki sistem perhubungan dengan masyarakat. Okey, seterusnya kita akan melihat dan juga menjemput saudari Susianti binti Prastu yang merupakan pelajar daripada kursus Geografi Sains Sosial untuk menerangkan apa itu
productivity. Apa yang dimaksudkan dengan productivity? Yang itu dijemput saudari Susianti itu. Okey, terima kasih saudara besar. Okey, Okey, boleh kita teruskan? oh ya silakan. Okey, baiklah. Apakah yang anda faham? Saudari faham tentang mengenai productivity? Okey, produktiviti ya. Okey, mungkin kami dalam kos kami tidak belajar produktiviti, tapi berdasarkan pemahaman saya dan pembacaan saya atas beberapa bahan-bahan rujukan, okey, yang saya dapat baca, yang dapat saya fahami, okey, menurut Kamus Dewan, produktiviti adalah salah satu ukuran daya pengeluaran. Okey, menurut Clark dan Nelson pula, ia menjelaskan produktiviti sebagai kuantiti kerja yang dihasilkan atau hasil kerja, seperti sebuah bangunan terhadap masukan wang atau jam kerja. Pendefinisian produktiviti adalah nisbah output yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau pekerja kepada input yang akan diperolehi oleh organisasi atau pekerja. Okey, dimaksud output di sini adalah merujuk kepada kuantiti dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh syarikat lah, okey, dan input pula merujuk kepada kuantiti sumber seperti buruh, bahan, kemudahan fizikal dan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, productivity juga sering dikaitkan dengan jumlah atau jumlah usaha maksudnya yang dilakukan oleh pekerja dalam menyampaikan dan menjalankan sesuatu kerja untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan, dan dirujuk sebagai output yang boleh diukur tahap keberhasilannya lah. Tahap output tersebut boleh diukur dari segi unit atau kualiti barangan yang dihasilkan dan perkhidmatan yang dilaksanakan dalam suatu tempoh masa yang dinyatakan. Oleh itu, produktiviti ini bolehlah dianggap sebagai satu nilai ekonomi barangan dan perkhidmatan setelah semua input yang digunakan seperti buruh, bahan dan teknologi digunakan ditolak daripada input yang diperoleh oleh sesebuah organisasi. Secara ringkasnya, yang boleh difahami secara mudahnya, produktiviti merujuk kepada pertambahan output untuk mendapatkan input yang lebih berkualiti, di samping dapat mengurangkan kos sesuatu pengeluaran barang. Namun, peningkatan sumber manusia juga amat penting bagi mempertingkatkan lagi produktiviti. Contohnya kan, apabila pekerja ni menjadi lebih cekap dan bekerja dengan berkesan, maka produktiviti bagi suatu produk dan perkhidmatan yang dihasilkan tersebut akan mencapai tahap piawaian yang ditentukan, mencapai tahap maksimum lah. Okey, dengan ini dijemput saudara Mazlan bin Latif untuk menerangkan keuntungan itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan keuntungan? Okey, saudara Mazlan, terima kasih dapat meluangkan masa pada hari ini. Okey, seterusnya persoalan saya mengenai dengan keuntungan itu sendiri. Apa yang anda faham tentang keuntungan itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, melalui keuntungan. Okey, soalan yang diberikan oleh saudara Amsar itu keuntungan. Jadi apa yang boleh saya jelaskan berkenaan dengan keuntungan melalui pembacaan? Kalaulah dilihat, saya daripada kursus sejarah tidaklah dominan sangat dengan bab-bab keuntungan ataupun perniagaan. Jadi, namun dalam kursus ini kita dapat melihat bahawa keuntungan itu didefinisikan sebagai jumlah wang yang dihasilkan ke atas jualan barangan atau perkhidmatan. Terdapat dua jenis keuntungan, iaitu untung bersih dan untung kasar secara general yang kita tahu. Yang mana keuntungan bersih adalah harga jualan ditolak semua kos yang berkaitan dengan pengurusan produk, manakala keuntungan kasar pula adalah perbezaan harga jualan tersebut dengan harga belian yang kita faham secara umum. Jadi harus juga kita pahami bahawa keuntungan menurut organisasi adalah keuntungan yang bersifat fizikal atau hasil sumbangan produktiviti sesebuah produk, jualan atau perkhidmatan. Jadi hal ini lebih dipahami yang mana matlamat organisasi atau syarikat itu tercapai semaksima yang boleh. Namun makna keuntungan yang disifatkan oleh pekerja juga harus dipahami. Ada perbezaan sedikit apa makna keuntungan yang disifatkan oleh organisasi dan apa pula makna keuntungan yang disifatkan oleh pekerja itu sendiri. Jadi bila kita lihat makna keuntungan yang disifatkan oleh pekerja, apa yang pekerja ataupun kaki tangan bawahan yang memahami tentang maksud keuntungan adalah sejauh mana sumbangan produktiviti yang mereka berikan itu dapat memberi sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Sebagai contoh, penerimaan gaji, bonus tahunan, kenaikan pangkat, allowance bulanan contohnya, bantuan-bantuan seperti kesihatan, bantuan menyambung pelajaran, kemudahan perumahan dan bentuk-bentuk kemudahan-kemudahan lain
yang diberikan kepada pekerja itu semuanya menyumbang kepada apa yang pekerja inginkan, suatu keuntungan yang dirasakan oleh para pekerja. Jadi justru maksud daripada kedua-dua aspek ini harus dipahami agar sesebuah organisasi itu dapat menjalankan aktivitinya selari dengan matlamat dan objektif yang hendak dicapai lah. Oleh hal yang demikian, keterlibatan pekerja atau kaki tangan semua dalam sebuah organisasi adalah yang utama agar masing-masing merasa tanggung jawab yang perlu dicapai dalam organisasi tersebut. Oke, seterusnya mari kita bincangkan mengenai maksud prestasi itu sendiri yang akan diterangkan oleh Saudara Fazlan. Pada hari ini, Saudara Fazlan tidak dapat menghadirkan diri untuk di Temu Rama dan mohon maaf kepada audiens. Oke, tapi Cik Fazlan dapat juga untuk meluangkan masa sedikit dengan panggilan telefon yang dapat kita sambungkan dengan beliau sebabkan beliau sibuk dengan kajian lapangan yang beliau lakukan sekarang. Halo, boleh bercakap dengan Saudara Fazlan? Halo. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazlan. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Ini Amsar. Ya, saya. Okey, maaf saya sekarang berada di luar. Dalam live sekarang. Oh, live. Okey. Live sekarang untuk Okey. Sekarang ni kami menanyakan tentang pendapat Saudara Fazlan berkenaan dengan prestasi itu sendiri. Okey. Saudara Fazlan, apa yang anda faham mengenai prestasi? Boleh terangkan secara lanjut? Okey, terima kasih Saudara Amsar. Pertama sekali saya ingin memohon maaf atas ketidakhadiran untuk di Temu Rama bersama sahabat-sahabat yang lain lah. Sebab saya sekarang berada di luar untuk menjalankan satu kajian lapangan. Jadi apa yang saya dapat terangkan seperti mana yang telah ditugaskan daripada pembacaan dan apa yang dimaksudkan dengan prestasi itu. Jadi menurut Sardiman 2001, seorang sarjana menyatakan bahawa prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar dari luar individu dalam belajar. Selain itu, pengertian prestasi menurut A. Tabrani 1991 ialah prestasi adalah kemampuan yang nyata atau yang boleh dicapai oleh individu dari satu kegiatan atau usaha. So ini pandangan daripada dua sarjana lah yang saya dapat. Manakala menurut Kamus Dewan 1996 muka surat 186 menerangkan bahawa prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan atau juga dikerjakan dan sebagainya. So manakala menurut pandangan W.S. Winkel 1996 dalam muka surat 165 menjelaskan juga bahawa prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai. Jadi bila kita simpulkan berkenaan dengan maksud prestasi itu, oleh hal yang demikian mengikut beberapa pendapat di atas bahawa prestasi merupakan suatu hasil yang telah dicapai sebagai bukti usaha yang telah pun dilakukan. Jadi Saudara Amsar, apa yang saya dapat terangkan berkenaan dengan prestasi hanya setakat itulah menurut pandangan sarjana dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, seterusnya kita akan bertanya pula tentang perbezaan di antara ketiga aspek iaitu productivity, keuntungan dan juga prestasi yang baru saja kita dengar daripada responden. Oleh itu, kita akan menjemput Saudari Rafida untuk menerangkan apakah perbezaan yang dapat dilihat daripada ketiga-tiga perkara tersebut. Persilakan. Miss Rafida, apa yang anda faham tentang ketiga-tiga perbezaan yang dapat dilihat daripada perbezaan di antara tiga tersebut? Okey, Assalamualaikum. Apa yang saya pahami mengenai perbezaan antara productivity, keuntungan dan juga prestasi adalah productivity lebih kepada hasil pengeluaran yang berjaya dihasilkan oleh seseorang individu dalam sesebuah organisasi. Productivity juga sering dikaitkan dengan jumlah ataupun jumlah usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam menyampaikan atau menjalankan sesuatu kerja untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. Oleh itu, productivity lebih kepada hasil pengeluaran ataupun produk yang berjaya dihasilkan.
manakala prestasi pula adalah kemampuan seseorang pekerja untuk menghasilkan sesuatu output ataupun produk. Oleh itu dapat dipahami bahwa prestasi adalah bergantung kepada seseorang individu ataupun pekerja. Keuntungan pula merupakan hasil yang diperoleh oleh organisasi atas keluaran modal utama yang diperlukan untuk melakukan proses pengeluaran. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, productivity, prestasi dan juga keuntungan saling bergantungan antara satu sama lain, karena prestasi yang cemerlang akan memberikan productivity yang baik dan seterusnya memberikan keuntungan kepada organisasi. Oke.